Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Ramdan bin Abdul Rahman, Guru Reka Cipta SMK Unar Rembau. Pada hari ini, kita akan sama-sama mempelajari tajuk sistem kawalan. Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat 1. Menerangkan 3 prinsip sistem kawalan. 2. Mengenal pasti 3 jenis operasi sistem kawalan. Terdapat 3 prinsip dalam sistem kawalan. Prinsip yang pertama, input, proses, output. Prinsip yang kedua, sistem kawalan terbuka. Prinsip yang ketiga, sistem kawalan tertutup. Prinsip 1. Input, proses, output. Semua sistem kawalan mestilah mempunyai 3 elemen tersebut, iaitu input, bertindak menerima isyarat atau tindakan dari luar sistem untuk disalurkan ke bahagian proses. Proses, bertindak memproses isyarat input dan menghasilkan tindakan untuk disalurkan ke bahagian output. Output, menghasilkan isyarat atau tindakan yang telah diproses. Untuk memudahkan penerangan, marilah kita merujuk kepada produk sedia ada, iaitu kipas siling. Input, pengguna memilih kelajuan yang dikehendaki pada tombol kawalan kelajuan. Proses, litar elektrik mengalirkan arus elektrik mengikut jumlah arus yang telah ditetapkan. Output, keluaran. Arus elektrik akan memutarkan motor elektrik di dalam kipas mengikut jumlah arus elektrik yang telah ditetapkan. Prinsip kedua, sistem kawalan terbuka. Output atau keluaran sistem tidak memberi kesan terhadap komponen yang mengawal masukan. Dalam contoh kipas siling, pengguna merasa suhu dalam bilik agak panas, maka dia akan menghidupkan switch dan memutarkan tombol kelajuan kepada 5, iaitu kelajuan maksima. Arus elektrik maksima dan bernilai tetap akan mengalir ke dalam motor elektrik di unit kipas siling. Hasilnya, kipas akan berputar dengan laju. Namun, walaupun suhu dalam bilik telah sejuk, kipas akan terus berputar dengan kelajuan maksimum. Tenaga elektrik akan digunakan berterus-terang, sehinggalah pengguna menukar kelajuan perlahan atau mematikan switch. Untuk prinsip yang ketiga, iaitu prinsip kawalan terbuka, output atau keluaran dari sistem akan memberi kesan kepada komponen yang mengawal masukan. Isyarat keluaran diterima oleh pengawal dan pengawal menghantar isyarat kepada bahagian proses untuk tindakan kawalan yang sepatutnya. Sebagai contoh, unit penyaman udara menggunakan prinsip ketiga, iaitu kawalan tertutup. Pengguna telah menetapkan suhu baharu, iaitu 18 darjah Celsius. Maka, pengawal akan membandingkan suhu semasa bilik dengan suhu yang baharu. Pengawal menghantar isyarat kepada litar blower supaya berputar dengan laju untuk mengeluarkan udara sejuk. Selang beberapa ketika, suhu bilik telah mencecah 18 darjah Celsius. Isyarat suap balik akan dihantar kepada pengawal masukan untuk membandingkan suhu bilik semasa dengan suhu yang telah ditetapkan. Sekiranya suhu sama, maka pengawal akan menghantar isyarat kepada litar blower supaya mengurangkan kelajuan. Maka, penggunaan tenaga elektrik dapat dikurangkan.
Topik yang seterusnya adalah untuk mengenal pasti operasi sistem kawalan dalam suatu produk. Operasi sistem kawalan merupakan kaedah kendalian sistem yang bergantung kepada fungsi dan aplikasi sistem yang dibangunkan. Terdapat 3 operasi sistem kawalan, iaitu kawalan manual, kawalan semi-otomatik, dan kawalan otomatik. Operasi 1. Kawalan manual. Kawalan manual bermaksud sesuatu produk yang beroperasi menggunakan tenaga manusia sepenuhnya. Sebagai contoh, mesin pencuci berputar. Ia mempunyai pemegang yang disambung kepada bahagian ruang dalam yang boleh berputar. Tindakan pengguna memutarkan pemegang menyebabkan pakaian di dalam mesin akan berputar mengikut tenaga keupayaan pengguna. Kelebihan operasi manual adalah murah, mudah dikendalikan dan teknik pembinaan produk yang mudah. Namun, ia mempunyai kelemahan kerana menggunakan tenaga manusia yang mudah lesu atau penat. Tahap kebersihan adalah rendah kerana proses pencucian hanya dilakukan sekali dan bilangan pakaian yang dapat dicuci adalah terhad. Operasi 2. Kawalan semi-otomatik. Kawalan semi-otomatik bermaksud sesuatu produk beroperasi menggunakan gabungan tindakan memprogram oleh manusia dan kawalan otomatik oleh mesin. Sebagai contoh, mesin basuh semi-otomatik. Ia mempunyai tombol tempoh masa pencucian dan tombol masa pengeringan. Pengguna hanya perlu meletakkan kain kotor ke ruang cucian. Air ditambah sehingga had yang dicadangkan mengikut muatan baju yang hendak dicuci. Kemudian, tombol pemasar diputar mengikut tempoh masa pencucian yang dikehendaki. Begitu juga semasa proses pengeringan baju. Baju yang telah dicuci dan dalam keadaan basah akan dikeluarkan dan diletakkan dalam ruang pengeringan. Selepas itu, tombol pemasar diputar mengikut masa pengeringan yang dikehendaki. Kelebihan operasi semi-otomatik adalah ia dapat mengurangkan penggunaan tenaga manusia dan dapat menjimatkan masa. Namun, ia memerlukan kawalan manusia untuk melengkapkan operasi sistem tersebut. Operasi 3. Kawalan otomatik. Kawalan otomatik bermaksud operasi produk tidak menggunakan tenaga manusia sepenuhnya. Pengguna hanya perlu mengaktifkan program dan selebihnya akan dikendalikan oleh mesin secara otomatik. Sebagai contoh, mesin basuh otomatik. Pengguna melakukan beberapa tetapan pada panel kawalan mesin basuh. Selepas tetapan dibuat, pengguna hanya perlu memasukkan baju dan bahan pencuci. Selepas butang mula ditekan dan penutup mesin ditutup, proses pencucian akan dimulakan mengikut seperti yang telah ditetapkan oleh pengguna. Kelebihan menggunakan kawalan automatik adalah operasi kawalan mengikut kehendak dan keperluan manusia. Ia dapat menjimatkan masa dan dalam masa yang sama, pengguna boleh melakukan aktiviti lain. Namun, produk dengan operasi kawalan automatik mempunyai harga yang agak mahal serta binaan dan atur cara programnya yang agak rumit. Semoga penerangan ini dapat membantu para pelajar memahami dan mengenal pasti prinsip dan operasi sistem kawalan.